Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 7 Julai bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Tendang dan pijak perut kanak-kanak 3 tahun, ibu dan teman lelaki di Reman. Juga fenomena El Nino dijangka meningkat hujung tahun ini. Seorang ibu muda dan teman lelakinya direman 7 hari di Mahkamah Magistrate Aikro selepas disyaki membunuh anak lelakinya berusia 3 tahun di sebuah rumah di Cheng awal pagi semalam. Perintah tahanan reman sehingga 13 Julai terhadap kedua-dua suspek bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana bunuh dan Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001. Terdahulu Ketua Polis Daerah Tengah Melaka, Asisten Komisioner Christopher Patit dalam satu kenyataan berkata pasangan itu ditahan ketika menghantar kanak-kanak berkenaan ke Hospital Melaka semalam. Sebelum kejadian, ibu kandung mangsa menghantar anaknya itu ke rumah teman lelakinya yang bekerja sendiri pada pukul 5.30 pagi semalam untuk berubat selepas kerap muntah-muntah. Kira-kira 45 minit kemudian, suspek wanita telah dihubungi oleh teman lelakinya memaklumkan kanak-kanak itu telah terjatuh dan tidak sedarkan diri sebelum wanita itu kemudian mengambil mangsa dan teman lelakinya ke Hospital Melaka untuk mendapatkan rawatan. Hasil pemeriksaan mendapati mangsa mempunyai kesan kecederaan pada bahagian kepala dan badan. Mengulas lanjut, katanya siasatan turut mendapati lelaki berkenaan mengaku bertindak menendang dan menekan perut mangsa berkali-kali secara agresif selepas mangsa muntah di atas sofa kesayangannya. Jelasnya suspek dipercayai menekan perut mangsa secara agresif berkali-kali selain menendang sehingga kepala mangsa terhantuk ke lantai dan akibat perbuatannya itu, tengkorak dan organ dalam perut mangsa pecah. Mayat mangsa ke-9 bencana kepala air di Jeram Air Putih Kemaman ditemui terdampar di beting pasir iaitu di Sektor A, kawasan pencarian pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan berkata, mayat tersebut ditemui kira-kira jam 9.20 pagi tadi dan dipercayai adalah Muhammad Fikri Saliman, 24 tahun. Ketika ini, operasi mencari seorang lagi mangsa Putri Nurfatin Karim 14 tahun sedang giat dijalankan. Hanyan berkata berdasarkan kepada lokasi penemuan mayat sebelum ini, pihaknya percaya mangsa terakhir masih lagi berada di sekitar kawasan pencarian di Sektor A. Sementara itu, abang kepada mangsa Syahrizal Saliman 40 tahun bersyukur kerana jasad adiknya telah ditemui dan berharap seorang lagi mangsa juga ditemui secepat mungkin. Saya akan terus ke Batu Pahat untuk menguruskan adik saya dan saya harap pihak keluarga sebelah perempuan, saya harap kena sabar. Jenazah Muhammad Fikri kemudian akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Parit Kuda Semerah, Batu Pahat, Johor setelah urusan bedah siasat selesai. Dalam kejadian 1 Julai lepas, 10 individu dengan 9 daripadanya sekeluarga berasal dari Felda Lepar Hilir, Kuantan, Pahang datang berkelah di Jeram Air Putih sebelum dihanyutkan arus deras kepala air. Operasi SAR mencari 10 mangsa tragedi kepala air itu telah dimulakan pada Ahad dengan setakat ini 9 mayat telah ditemui. Skim gaji perkhidmatan awam di seluruh negara akan dikaji semula dengan perbincangan mengenainya akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pihaknya bersetuju untuk menubuhkan sebuah pasukan bagi tujuan itu memandangkan kali terakhir kadar gaji berkenaan digubal adalah pada 2013. Gaji pejabat awam paling akhir direview itu 2013. Itu agak lama. Maka KPPA, KSN telah menghubungkan pandangan kepada saya untuk memulakan pasukan mengkaji. Jadi saya akan dah setuju dan kita akan bentangkan kepada Jemaah Menteri supaya diberikan kelulusan dan pasukan ini boleh terus memulakan kerja untuk memberikan cadangan kepada kerajaan untuk meningkatkan. Kerana keseluruhannya upah atau gaji pejabat awam itu masih di tahap yang rendah. Dan
Saya ingat wajar kita berikan pertimbangan walaupun terikat dengan kekangan kewangan yang ada, tetapi saya fikir dengan sedikit perubahan yang ada, kita boleh cari jalan supaya dapat kita beri pertimbangan. Datuk Seri Anwar ditemui media selepas Majlis Amanat Perdana Menteri bersama Penjawat Awam Negeri Sembilan di Dewan Majlis Bandaraya Seremban Negeri Sembilan pagi tadi. Perbincangan itu katanya masih di peringkat awal selain masih belum ada bayangan peratusan unjuran kenaikan yang diberikan. Jelas beliau sekiranya pelaburan yang diterima kerajaan negeri memberansangkan, beliau yakin usaha berkenaan dapat direalisasikan. Terdahulu Datuk Seri Anwar dalam ucapannya turut mengumumkan peruntukan tambahan RM200 juta bagi membaik pulih dan menyelenggara rumah anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM di seluruh negara. Kelulusan itu diberikan selepas mempertimbangkan banyak kediaman ATM berada pada tahap sangat teruk dan terbiar untuk sekian lama. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata peruntukan itu adalah dana tambahan berbanding peruntukan RM500 juta yang diumumkan melalui Belanjawan 2023. Dana RM1 bilion setahun akan disalurkan kepada Felda untuk tempoh 10 tahun bagi memastikan kelangsungan agensi rancangan tanah berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan berita baik itu berkata peruntukan yang disalurkan melalui terbitan sukuk diluluskan bulan lalu oleh Kementerian Kewangan MOF. Saya dengan dukungan timbalan dan jemaah menteri menyatakan di sini bahawa saya meluluskan dana hampir RM1 bilion tiap tahun untuk tempoh 10 tahun kepada Felda. Ya. Ini untuk menjamin kelangsungan Felda sebagai satu institusi gergasi dalam negara kita. Pengumuman itu dibuat ketika berucap pada sambutan Hari Peneroka Felda 2023 yang dihadiri kira-kira 10,000 warga Felda di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEPS di Serdang. Selain dana itu, kerajaan juga meluluskan peruntukan RM21 juta bagi pembinaan pusat hemodialisis bagi kegunaan 2,000 pesakit di kawasan rancangan Felda. Subsidi diesel sebanyak RM36 juta bagi penjanaan tenaga dan bekalan air bersih dan menyegerakan pembinaan 283 unit perumahan generasi baharu Felda. Turut hadir pada sambutan berkenaan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Pengerusi Felda Datuk Seri Ahmad Syabri Cik dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri. Amat berhormat Perdana Menteri dan hadirin sekalian, anugerah ini telah dimulakan. Op Jamin yang bertujuan untuk memastikan bekalan beras putih tempatan cukup di pasaran dilancar bermula hari ini hasil kerjasama Kementerian Perdagangan dan Kos Sara Hidup dan kerjasama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata Op Jamin itu juga bagi memastikan bekalan itu dijual pada harga kawalan iaitu RM2.60 sekilogram. Kami kerap mengadakan perbincangan. KPKM menjamin keberadaan beras di pasaran kerana ia adalah di bawah keterjaminan makanan, manakala KPDN pula memastikan keberadaan itu ada dan juga tidak melanggar peraturan dan tidak mengizinkan sebarang penipuan dalam bentuk beras, pertukaran kampit untuk diambil kesempatan oleh mana-mana pihak. Beliau berkata demikian pada media selepas memantau harga beras putih tempatan BPT sekaligus melancarkan Op Jamin di Pasaraya di Gombak petang tadi. Datuk Seri Salahuddin turut memberi jaminan harga beras putih tempatan masih terkawal namun pihaknya tidak mempunyai kuasa untuk mengawal harga beras import kerana ia mempunyai pasaran tersendiri. Sementara itu, Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras KPB Datuk Azman Mahmud berkata pihaknya telah mengesan satu kes berhubung beras putih tempatan yang dijual pada harga RM26.60 berbanding harga kawalan RM26. Kita dah buat tangkapan semalam, satu aduan di Selangor menaikkan harga daripada RM26 kepada RM26.60, mana baru ada satu kes yang kita buat tangkapan dan kita buat rampasan dan kita dakwa mereka di mahkamah lah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang aduan mengenai tukar kampit ni belum ada aduan rasmi.
Ditanya mengenai punca kekurangan bekalan beras putih tempatan minggu lalu, ia mungkin disebabkan ada pengguna yang beralih kepada beras tempatan selepas beras import dilapor naik kepada RM32 berbanding RM28 sebelum ini. Baik, selepas ini operasi makmal dadah didalangi dua beradik terbongkar. Masih bersama berita Al-Hijrah, fenomena El Nino dijangka meningkat pada penghujung tahun 2023 sehingga awal tahun 2024 dengan kebarangkalian melebihi 90%. Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dalam satu kenyataan berkata fenomena El Nino dijangka akan memberikan kesan yang lebih ketara pada awal tahun 2024 di mana negara akan mengalami cuaca panas dan kering berpanjangan. Situasi itu akan mengakibatkan peningkatan suhu dan pengurangan jumlah hujan serta mampu menyebabkan keadaan jerebu merentas sempadan jika pembakaran hutan dan tanah gambut tidak terkawal. Fenomena El Nino terjadi apabila berlakunya pemanasan suhu permukaan lautan Pasifik di sekitar Khatulistiwa melebihi 0.5 darjah Celsius berbanding nilai purata jangka panjang dan ia biasanya berlaku setiap 2 hingga 7 tahun dan berlanjutan antara 9 hingga 12 bulan. Ketika cuaca panas, semua pihak dinasihatkan supaya mengamalkan langkah penjimatan dalam penggunaan air. Orang ramai turut dinasihatkan agar mengelak daripada melakukan pembakaran terbuka, mengurangkan aktiviti di luar rumah atau bangunan dan minum air secukupnya. Met Malaysia sentiasa memantau keadaan cuaca di seluruh negara dan akan mengeluarkan nasihat gelombang haba sekiranya bacaan suhu maksimum harian melebihi 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Makmal memproses dadah di sebuah gudang di Jelapang Ipoh yang didalangi dua beradik berjaya dibongkar Rabu lalu. Dalam serbuan sekitar jam 3 pagi itu, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perak merampas dadah bernilai lebih RM1.5 juta dan menahan 6 suspek. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, antara dadah yang dirampas ialah 155 gram metafetamin, 52.3 gram heroin dan 47.58 liter cecair disyaki metafetamin. Nilai keseluruhan dadah yang dirampas dianggarkan bernilai RM672,000 Malaysia. Turut dirampas dalam operasi ini adalah bahan-bahan kimia dan peralatan yang dipercayai digunakan untuk memproses dadah. Ujian saringan awal air kencing yang dijalankan terhadap ke-6 suspek mendapati kesemua mereka positif dadah jenis metamfetamin dan morfin. Hasil semakan juga mendapati semua suspek mempunyai rekod kesalahan lampau, jenayah dan dadah. Siasatan mendapati sindiket berkenaan dipercayai mula aktif dalam aktiviti pemprosesan dadah sejak awal tahun ini dan mendapatkan bekalan bahan kimia dari utara tanah air. Tambah Datuk Seri Muhammad Yusri, daripada 6 suspek, 2 daripadanya merupakan adik-beradik berusia 57 tahun dan 53 tahun. Masing-masing bekerja sebagai pengawal keselamatan dan pemotong rumput. Kesemua suspek yang berusia lingkungan 32 hingga 57 tahun itu direman selama 7 hari sehingga 11 Julai dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Beliau berkata demikian dalam sidang media di perkarangan IPK Perak di Ipoh hari ini. Akan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati memainkan isu 3R iaitu agama, bangsa dan raja ketika pilihan raya negeri PRN. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata polis sama sekali tidak akan berkompromi berkaitan isu terbabit dan individu terlibat akan disiasat di bawah Akta Pilihan Raya. Isu-isu sensitif tidak perlulah disebut dalam masa berkempen dan kita juga mempunyai pasukan-pasukan perakam, pegawai-pegawai penyiasat yang kita tentukan bahawa untuk hari bermulanya penambahan calon sehinggalah pasca petua mengundi ini, siasatan bagi isu-isu yang terutamanya 3R ini
kalau boleh tidak disentuhlah. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor yang turut dihadiri Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan. Sementara itu, pihaknya telah mengenal pasti 70 lokasi hotspot di Selangor bagi menempatkan pasukannya bermula dari hari penamaan calon sehingga hari mengundi. Selangor yang mempunyai lebih 3 juta pengundi bakal mengadakan PRN bersama 5 negeri lain iaitu Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu pada 12 Ogos ini. 79,668 lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM ditawarkan ke Universiti Awam UA untuk pengajian asasi, diploma dan ijazah sarjana muda bagi sesi akademik 2023-2024. Kementerian Pengajian Tinggi KPT melalui kenyataan berkata jumlah itu sebahagian daripada 144,911 calon yang membuat permohonan bagi melanjutkan pengajian melalui UPU online. Sementara itu, 65,243 calon SPM ditawarkan melanjutkan pengajian di Politeknik, College Community KK dan Institusi Latihan Kemahiran Awam ILKA yang menawarkan program pengajian peringkat sijil dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET. Sebanyak 500 program pengajian ditawarkan bagi sesi 2023-2024 iaitu 47 pengajian asasi, 309 diploma, 1 ijazah sarjana muda dan 143 sijil. Kemasukan pelajar ke institusi berkenaan dibuat berasaskan prinsip meritokrasi dengan menyusun semua calon yang layak tanpa mengira kaum, agama, jantina, negeri, taraf hidup dan tempat tinggal mengikut markah merit tertinggi hingga terendah. Prinsip meritokrasi adalah berasaskan 90% pencapaian akademik dan 10% pencapaian kokurikulum. KPT juga memaklumkan secara keseluruhan tawaran laluan khas ialah sebanyak 14,619 iaitu 13,649 diberikan kepada calon dari keluarga B40, 346 kepada orang kurang upaya OKU, 289 orang asli dan 26 calon lepasan institusi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Selepas 26 tahun berjasa kepada penduduk di Seksyen 7 Shah Alam, sudah tiba masanya Surau Al-Islah dinaik taraf bagi menampung pertambahan jemaah. Jurucakapnya Muhammad Hassan Adli Yahya berkata, surau itu menjadi tumpuan memandangkan lokasinya yang berdekatan dengan fasiliti awam dan pihaknya menyasarkan dana RM10 juta bagi tujuan naik taraf demi keselesaan jemaah. Dan memang kita maklum dekat kawasan ini agak padat, penduduk semakin ramai, ada pula hospital berdekatan, student daripada universiti tempatan. Jadi memang kita kata penduduk semakin padat dan kalau solat Jumaat memang penuh. So tambah pula di surau kita ni ada sekolah tahfiz sendiri yang mana anak-anak pun sekolah dekat sini. Jadi insya-Allah di situ juga kita nak sediakan fasiliti yang lebih selesa lah untuk anak-anak ni dan juga untuk jemaah sekeliling untuk solat lebih selesa dekat sini. Jelas Muhammad Hassan Adli, surau tersebut akan dinaik taraf dengan menjadikannya kepada 2 tingkat agar ruang solat lebih selesa, malah turut dilengkapi pelbagai fasiliti serta kawasan parkir yang lebih sistematik. Ia dijangka dapat memberi manfaat kepada 2,000 jemaah. Beliau dalam pada itu berharap kerja-kerja menaik taraf surau itu dapat dimulakan sebelum Ramadan tahun hadapan. Dan setakat ini kutipan yang kita dapat hanya tak sampai 1 juta lagi, dalam 700,000 saja. Jadi kita masih memerlukan sebanyak 9.3 juta lagi, agak tinggi juga. Memulakan projek kita memerlukan 50%, maknanya kita ada 5 juta baru kita boleh nak mulakan projek. Setakat ini memang Sumbangan atau infak projek wakaf Surau Al-Islah boleh disalurkan ke akaun Bank Islam bernombor 1203-8110-048862. Maklumat lanjut hubungi nombor berikut atau layari laman sosial seperti tertera. Lepas ini Nablus terus bermandi darah. Sekurang-kurangnya 50 termasuk 8 kanak-kanak terbunuh akibat banjir dan tanah runtuh berikutan hujan lebat di Pakistan sejak bulan lalu. Data rasmi menunjukkan majoriti kematian di wilayah timur iaitu Punjab dan kebanyakannya disebabkan renjatan elektrik serta bangunan runtuh.
Jurucakap Perkhidmatan Kecemasan Rescue 1122 Bilal Ahmed Faizi berkata, di wilayah barat laut iaitu Khyber Pakhtunkhwa, mayat 8 kanak-kanak ditemukan dalam tanah runtuh di daerah Shangla. Anggota penyelamat masih mencari kanak-kanak lain yang terperangkap dalam runtuhan itu. Pegawai di Lahore berkata bandar kedua terbesar di Pakistan itu mencatatkan penerimaan hujan tertinggi pada Rabu menyebabkan jalan raya seperti sungai dan hampir 35% penduduk terputus bekalan elektrik serta air pada minggu ini. Jabatan Meteorologi meramalkan hujan lebat akan lebih kerap berlaku di seluruh negara beberapa hari akan datang. Ia turut memberi amaran mengenai kemungkinan banjir di kawasan tadahan sungai utama Punjab. Dua pejuang Palestin maut dalam satu pertempuran ketika serbuan tentera Israel ke atas bandar Nablus, manakala 3 cedera akibat pencerobohan pendudukan Israel. Israel berkata mereka memasuki Nablus untuk menangkap 2 individu yang dikehendaki berkaitan tembakan terhadap polis Israel awal bulan ini di penempatan tebing barat. Kementerian Kesihatan Palestin dalam kenyataan berkata mereka mengenal pasti 2 yang maut itu sebagai Khairi Shahin 34 tahun dan Hamzah Maqbul 32 tahun yang didakwa tentera terbunuh berikutan pertempuran dengan pasukan keselamatan. Saksi memberitahu tentera Israel memasuki Nablus, kubu kuat kumpulan bersenjata Palestin di utara tebing barat pada pagi Jumaat dan mengepung sebuah rumah di Kota Lama sebelum mengarahkan mereka yang berada di dalam rumah untuk menyerah diri. Serbuan hari ini berlaku beberapa hari selepas Israel melancarkan operasi terbesarnya dalam tempoh beberapa tahun di tebing barat yang ditawannya sejak 1967. Di Singapura, sekumpulan doktor menemukan sotong gurita di dalam kerongkong pesakit. Ia selepas seorang lelaki mengadu sukar untuk menelan. Menurut Daily Mail, lelaki tersebut berusia 55 tahun dan dikejarkan ke hospital selepas muntah berterusan sejurus menjamu hidangan laut berkenaan. Pakar perubatan di Hospital Tan Tock Seng melakukan imbasan dengan memasukkan tiub melalui bahagian esofagus pesakit dan menemui sotong gurita yang tersekat 5 cm dari saluran gastrofagal yang menghubungkan esofagus dan perut pesakit. Doktor kemudian melakukan imbasan tomografi bagi mengeluarkan hidangan laut tersebut daripada pesakit. Selepas beberapa percubaan gagal, doktor telah berjaya mengeluarkan sotong dari kerongkong pesakit dan pesakit dibenarkan pulang ke rumah sejurus pulih dari prosedur yang dijalankan. Petani Colombia melancarkan gencatan senjata terhadap beruang. Mereka yang selama ini saling berseteru, kini saling menghormati. Colombia merupakan pengeluar ketiga terbesar kopi dunia. Dalam masa sama, peladang kopi banjaran Andes berkongsi kawasan dengan habitat haiwan yang digelar Paddington Bear. Haiwan tersebut dikatakan sering menceroboh kawasan penanaman kopi hingga menyebabkan petani melakukan tindakan luar kawalan dan mengalami kerugian. Sebagai jalan penyelesaian, sekumpulan petani yang menggelar diri mereka Conservamos La Vida sanggup mengorbankan 400 hektar tanah mereka untuk dijadikan pusat konservasi haiwan liar berkenaan. Ia juga bagi meningkatkan spesies haiwan lain di kawasan berkenaan. Usaha itu sebahagian daripada projek Spectacled Bear Banjaran Barat Andes bagi mengakhiri konflik beruang dan manusia. Selepas beberapa jam Meta melancarkan aplikasi Threads, Twitter mengancam mahu menyaman syarikat berkenaan. Dalam surat kepada Ketua Pegawai Eksekutif Meta Mark Zuckerberg, Peguam Elon Musk Alex Spiro mendakwa syarikat itu sebagai penyalahgunaan haram rahsia perdagangan Twitter dan harta intelek lain. Surat itu menuduh Meta mengupah puluhan bekas pekerja Twitter yang mempunyai akses kepada rahsia perdagangan Twitter dan maklumat sulit lain. Threads ialah pencabar terbesar Twitter yang dimiliki Musk. Tindakan terbaru Zuckerberg menentang Musk meningkatkan lagi persaingan antara dua bilioner terbabit. Threads disiarkan secara langsung di kedai aplikasi Apple dan Android di 100 negara mulai 11 malam Rabu lalu. Zuckerberg berkata lebih 30 juta orang berjaya memuat turun thread dalam beberapa jam selepas pelancarannya. Dalam catatan lain yang merujuk potensi tindakan undang-undang Twitter terhadap Meta, Musk menyatakan persaingan memang baik tetapi tidak untuk menipu.
OPR dijangka kekal 3.0% hingga hujung tahun. Firma penyelidikan menjangkakan Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3.0% sehingga hujung 2023. Hong Leong Investment Bank HLIB dan CGS CIMB Securities Sdn Bhd berkata tinjauan itu adalah berdasarkan jangkaan pertumbuhan dan inflasi yang menyederhana pada separuh kedua tahun ini. HLIB berkata berikutan prestasi keluaran dalam negara kasar yang lebih kukuh daripada jangkaan pada suku pertama 2023 iaitu pada 5.6% tahun ke tahun. Momentum ekonomi Malaysia dilihat perlahan dalam beberapa bulan kebelakangan ini berikutan ekspor yang menguncup kerana permintaan luar yang turun. Walaupun prospek pertumbuhan tertakluk kepada risiko penurunan yang berpunca daripada perkembangan luaran, risiko kenaikan timbul terutamanya daripada faktor domestik, termasuk aktiviti pelancongan yang lebih tinggi daripada jangkaan dan pelaksanaan projek yang pantas. BNM mengekalkan OPR pada 3.00% pada mesyuarat jawatankuasa dasar monetari MPC pada 5 hingga 6 Julai selepas dinaikkan sebanyak 25 mata asas atau BPS pada mesyuarat pada 2 hingga 3 Mei. Maybank Investment Bank Berhad turut mengunjurkan OPR akan dikekalkan pada 3.00% dengan pandangan berhati-hati terhadap pertumbuhan dan inflasi. Sementara itu, Public Investment Bank Berhad menjangkakan BNM akan menggunakan pendekatan berhati-hati memantau dengan teliti perkembangan penting dasar bank pusat. Jelas bank itu sekiranya ekonomi domestik Malaysia melebihi jangkaan adalah tidak mustahil bagi bank pusat mempertimbangkan untuk menormalkan secara beransur-ansur keperluan rizab berkanun kepada 3.00% pada separuh pertama 2024. Bagaimanapun, sebarang perubahan kepada pendirian dasar monetari semasa akan tertakluk kepada penilaian yang teliti berdasarkan penambahbaikan selanjutnya dalam keadaan makroekonomi, terutamanya pemulihan berterusan pasaran buruh dan pengembangan permintaan domestik yang berterusan serta kadar tekanan inflasi. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Ardi Harman, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.